Okey, kalau berdasarkan rumus yang cikgu guna ni, cikgu nak terus pakai rumus yang ketiga. Okey, cikgu ganti ni V 140 kita kuasa 2 kan dia bahagi dengan R sama dengan power dia 750. Okey, maka R cikgu akan dapat 26.13 ohm. Okey, tapi kalau kita lihat jawapan yang diberikan di sini, dia guna rumus yang pertama tu P sama dengan VI, dia cari I terlebih dahulu. Lepas tu dia masukkan ke rumus nombor 2, maka dia dapat 26.11. Okey, dalam SPM dia akan ada julat bacaan dia lah. Okey, julat untuk jawapan dia. Di sini ada beza sedikit sahaja di perpuluhan di dekat belakang ni disebabkan kita guna rumus yang berbeza. Tapi jawapan dia masih lagi sama dan diterima lah. Okey, 26.13 kalau direct guna rumus nombor 4. Bila kira 2 step macam ni, awak akan dapat berbeza sedikit iaitu 26.11 ohm. Okey, selesai untuk soalan A. Kita pergi contoh 2 untuk soalan B. Okey, berapakah tenaga elektrik? Kita nak cari E. Okey, masa dia 15 minit. Kita ada T. Okey, power dia ada tadi 750 lah. Jadi kita pakai rumus yang pertama, E sama dengan PT, iaitu tenaga sama dengan kuasa darab masa, ataupun rumus asal dia kuasa sama dengan tenaga bahagi masa. Cuma kita olahkan E ni di depan, maka P ni akan darab dengan T lah. E sama dengan P darab T. Okay, jelas? Okay, kita masukkan sahaja, maka kita boleh kira tenaga P 750 darab dengan masa dia 15 minit, tukar kepada saat, kita perlu darab kepada 60. Maka kita akan dapat 675,000 ataupun 6.75 tukar pada bentuk piawai darab 10 kuasa 345. Okey, dapat 6.75 darab 10 kuasa 5 joule. Okey, selesai untuk contoh pertama dan contoh kedua tadi. Kita pergi kepada yang berikutnya. Cikgu padam sekejap. Okey, kita pergi kepada kadar kuasa. Okey, kadar kuasa ataupun power rating. Tadi kita belajar kuasa saja, ni power rating. Apa itu power rating? Okey, semua peralatan elektrik akan dilabelkan dengan kadar kuasa, iaitu power rating dalam bahasa Inggeris dia. Okey, contohnya satu ceret dilabelkan dengan 240 volt 1500 watt. Jadi cikgu nak awak perhatikan simbol yang digunakan tu. Okey, V ni adalah untuk beza keupayaan. Okey, unit W ni, ini adalah untuk kuasa. Jadi apa maksud label kuasa tersebut? Okey, jadi label ni bermaksud, okey, soalan periksa dia akan beri ayat sebagaimana ni lah. Okey, contohnya satu ceret dilabelkan dengan 240 volt 1500 watt. Apakah maksudnya? Okey, contohnya okey, jadi jawapan dia, okey, ceret elektrik itu akan menggunakan, okey, watt ni kuasa, kuasa adalah tenaga bahagi masa. Okey, jadi 1500 ni kita boleh tukarkan kepada tenaga lah. Okey, tenaga yang digunakan iaitu sebanyak 1500 joule dalam masa 1 saat. Sebab joule bahagi tenaga bahagi masa, kita akan dapat kuasa. Okey, jadi 1500 joule tenaga yang digunakan setiap 1 saat apabila disambungkan dengan bekalan kuasa 240 volt. Ataupun ayat lain kita boleh jawab, apabila dibekalkan dengan beza keupayaan 240 volt sebanyak 1500 joule tenaga digunakan dalam masa 1 saat. Okey, cikgu ulang. Apabila beza keupayaan yang dibekalkan 240 volt, tenaga elektrik
yang digunakan adalah sebanyak 1500 joule bagi setiap 1 saat. Okey, ni di bawah ni gambar ni adalah contoh-contoh kadar kuasa yang dilabelkan pada sesuatu alat lah. Okey, kalau kita perhatikan di sini. Okey, mana? Okey, 22 watt sekiranya voltan arus ulang-alik dia 120. Okey, sekiranya kita bekalkan 120 volt, okey, maka kuasa yang dihasilkan ataupun tenaga yang digunakan dalam masa 1 saat tu adalah sebanyak 22 joule. Okey, ni TV Toshiba dilabelkan dengan 110 hingga 240 volt. Okey, kalau dekat Malaysia kita 240 volt lah. Okey, tenaga yang digunakan adalah 22 joule dalam masa 1 saat. Okey. Yang ni mana ni? Okey ni. Okey, sekiranya kita bekalkan voltan ataupun beza keupayaan sebanyak 240 volt, maka dia menggunakan tenaga yang besar di sini, iaitu 200 joule dalam masa 1 saat. Okey, jadi power rating ni, kadar kuasa ni, semakin besar kadar kuasa yang ditunjukkan menunjukkan tenaga yang digunakan oleh alat elektrik tersebut tinggilah. Jadi sekarang ni kita ada alat yang boleh menjimatkan tenaga, dia bagi star rating. Okey, kalau ada 5 bintang tu biasanya penggunaan tenaga elektrik dia lebih kecil. Tapi yang peralatan elektrik punya star rating yang tinggi, 4 dan 5 biasanya harga dia lebih mahal, tapi penggunaan tenaga elektrik dia lebih rendah lah. Jadi kita jimat di situlah tiap-tiap bulan. Okey, formula tenaga elektrik yang digunakan oleh sesuatu alat elektrik. Macam mana kita nak kira tenaga elektrik yang digunakan oleh sesuatu alat yang kita guna kat rumah lah. Contohnya seterika, apa-apalah, TV, komputer dan sebagainya. Okey, sebenarnya dia masih menggunakan rumus yang sama. Rumus paling basic iaitu kuasa sama dengan tenaga bahagi masa. Okey, jadi oleh kerana kita nak cari tenaga, maka ini kita akan darab. Sebab tu kita dapat tenaga elektrik adalah kadar kuasa P dia darab dengan masa. Jadi E sama dengan PT. Ini untuk satu alat. Sekiranya kita ada beberapa alat, contohnya lampu kita ada 4, maka kita kena darab 4 lah di sini. Okey, kita boleh letak N di sini. E sama dengan NPT. Okey, N ni adalah bilangan. Okey, N tu adalah bilangan. Contohnya kat rumah kita ada aircon, ada 4 aircon. Jadi P darab T darab dengan bilangan alat tersebut. Okey, perbandingan kadar kuasa dan penggunaan tenaga elektrik bagi peralatan elektrik. Semakin besar nilai kadar kuasa, semakin besarlah tenaga elektrik yang digunakan setiap saat. Okey, semakin panjang masa, sebab ni P bertambah. Kalau P bertambah, maka tenaga elektrik pun bertambah. Okey, kadar kuasa besar, maka tenaga elektrik pun bertambahlah. Okey, satu lagi faktor dia masa. Semakin lama masa awak guna alat tersebut, semakin banyaklah tenaga elektrik yang awak guna. Dan semakin banyaklah kos bil elektrik yang awak kena bayar lah. Okey, contoh di sini dia bagi dibagi di sini kipas. Okey, kadar kuasa dia 50 watt. Okey, masa digunakan 1 jam. Okey, penggunaan tenaga, oleh kerana tenaga dia besar, maka TMB dia kira 1 unit tu, 1 unit adalah 1 kilowatt jam. Okey, biasanya dia rumus yang sama. Biasanya kita guna P adalah watt, T adalah saat unit dia. Tapi
Untuk penggunaan tenaga elektrik di rumah, bil elektrik awak dia watt ni dia tukar kepada kilowatt. Okey, jadi awak kena bahagi dengan 1000 baru kita akan dapat dalam unit kilowatt. Okey, masa saat tadi kita tukar kepada jam lah. Okey, jadi 1 unit bersamaan 1 kilowatt jam. Maaf tak nampak. 1 unit bersamaan 1 kilowatt jam. Okey. Watt tukar kepada kilowatt bahagi 1000. Masa tertukar kepada jam. Okey. Kita tengok yang pertama, kipas. Kadar kuasa dia ataupun power rating dia yang dilabelkan pada kipas 50 watt. Okey. Katakan kita guna kipas tu selama 1 jam. Berapa penggunaan tenaga elektrik kita sepanjang 1 jam tu lah. Jadi kita darab kuasa darab masa. Jadi 50 ni kita tukar kepada kilowatt. Kita kena bahagi 1000. Bahagi 1000. Gerakkan 3 kali ke belakang. Kita akan dapat 0.05 Okey. 0.05 kilowatt. Okey, jadi 0.05 kilowatt darab dengan masa 1 jam, kita akan dapat 0.05 kilowatt jam ataupun 0.05 unit. Okey, kita panggil unit. Okey, television. Kadar kuasa dia katakan dilabelkan dengan 100 watt. Okey, kita guna selama 1 jam juga. Maka penggunaan tenaga kita darab je lah. 100 ni kita bahagi 1000, darab dengan 1, maka 0.1. Dan begitulah seterusnya. Komputer, penyambang udara, mesin, basuh, ceret air elektrik. Yang ni kita guna selama setengah jam. Setengah jam maknanya 0.5 lah. Jadi yang ni bahagi 1000 dapat 1.8, darab dengan 0.5 kita dapat 0.9, yang ni kita dapat 1.8. Bila kita tambah jumlah unit sini 4.05 ni, ini adalah jumlah penggunaan tenaga elektrik kita, iaitu 4.05 unit. Okey, jadi bagaimana kita nak kira kos setiap unit tenaga yang telah kita gunakan? Okey, pada bil elektrik rumah anda tu, nanti cikgu tunjuk cikgu punya. Okey, kos penggunaan tenaga elektrik dikira dalam unit kilowatt jam. Okey, 1 kilowatt jam bersamaan 1 unit penggunaan tenaga elektrik. Okey, bagaimana kita nak kira kos dia? Bilangan unit yang kita guna tadi, katakan tadi kita guna 4.05 unit. Okey, darab dengan harga 1 unit. Okey, harga 1 unit. Yang pertama 0.218. Okey, 0.218 RM maka kita boleh kira lah berapa ringgit kita guna. Okey, semakin banyak penggunaan tenaga elektrik awak ni, dia punya rate dia, kadar dia akan semakin mahal lah. Okey, jadi katakan berapa ratus yang pertama ni 0.218 harga dia. Lepas tu bila lebih lagi awak guna, maka dia akan darab dengan kadar harga yang lebih tinggi lah. Sebab tu bil awak semakin banyak awak guna, awak akan tengok dia akan darab tu dengan harga yang berbeza-beza. Okey. Kos bagi 1 unit elektrik dikenali sebagai kadar tarif. Kadar tarif ni akan ditentukan oleh TMB lah. Okey, TMB akan akan letak harga dia. Jadi kita akan bayar kepada TMB berdasarkan jumlah tenaga elektrik yang kita guna. Okey, jadi unit penggunaan ni kita darab dengan harga dia, maka kita akan dapatlah kos sebenar dia. Okey, yang akhir sekali kita ada kecekapan pelbagai peralatan elektrik. Okey, jadi kalau kita nak pilih sesuatu alat tadi, kita tengok power rating, iaitu penggunaan
tenaga pada satu alat tersebut. Yang kedua, kita lihat kepada kecekapan. Kita boleh tengok pada star rating ni lah. Dia ada bintang-bintang tu. Semakin banyak bintang, maka semakin jimat tenaga lah. Okey, dia lebih cekap. Okey, apa rumus kecekapan di sini? Kecekapan sama dengan kuasa output bahagi dengan kuasa input. Output ni adalah hasil dia, input adalah yang kita bekalkan. Okey, kita darab dengan 100%. Ataupun kalau kita tak nak guna rumus kuasa, kita boleh guna rumus tenaga. Okey, kecekapan juga sama dengan tenaga output bahagi dengan tenaga input darab dengan 100%. Jadi kecekapan ni dia punya unit belakang dia adalah peratus. Jadi siapa tinggal peratus dekat belakang tu dia kira salah lah. Okey, kecekapan suatu alat elektrik sentiasa kurang daripada 100%. Okey, maknanya tiada alat yang cekap 100% lah. Maknanya akan ada juga tenaga yang akan hilang dalam bentuk tenaga haba dan juga tenaga bunyi. Contohnya kita pasang kipas. Kita pasang nombor 5. Tapi kipas masih perlahan. Okey, mungkin sebab kipas tu bila kita pasang dia bergeser, maka dia akan menghasilkan bunyi lah. Jadi bunyi itu pun adalah sejenis tenaga. Maka tenaga tu akan hilang dalam bentuk tenaga bunyi. Bila dia bergeser tu dia akan panas. Bila panas dia akan menghasilkan tenaga haba. Okey, jadi banyak tenaga yang akan hilang lah. Jadi kecekapan ni dia nak mengurangkan kehilangan kuasa tersebut supaya kuasa output dengan kuasa input ni sama. Okey, supaya kecekapan dia 100%. Tapi secara hakikatnya kecekapan kita masih kurang daripada 100% lah. Okey, contoh di sini dia bagi mentor berfilamen 60 watt. Okey, mentor ni fungsi dia untuk menghasilkan cahaya. Kita bekalkan kuasa sebanyak 60 watt. Okey, tapi kuasa yang dihasil hanyalah 3 watt. Kuasa cahaya yang dihasilkan tu adalah 3 watt. Selebihnya ditukarkan kepada haba. Sebab mentor ni bila pegang, mentor berfilamen ni dia panas. Jadi haba dia lebih tinggi, 57 watt. Sedangkan yang kita pasang lampu tu bukan untuk haba tapi untuk cahaya. Maka kuasa output kita hanyalah 3 watt ni lah. Okey, 3 watt bahagi dengan kuasa input yang kita bekalkan tadi 60 watt darab dengan 100%, maka kecekapannya hanyalah 5% sahaja. Okey, banyak yang hilang daripada yang kita dapat semula. Jadi kecekapan dia sangat rendah. Jadi mentor mana kita nak guna supaya boleh menjimatkan tenaga elektrik dan juga kos elektrik kita lah. Okey, dibagi di sini mentor penjimat tenaga. Okey, yang mentor Philips ni. Okey, lampu penjimat tenaga, kuasa yang digunakan 12 watt. Okey, ataupun mentor Kalimantan macam ni. Okey, kuasa cahaya yang dihasilkan 3 watt. Okey, yang hilang sebagai haba 9 watt sahaja. Tapi kuasa input di sini rendah berbanding yang atas tadi lah. Yang atas tadi 60 watt. Yang ni hanya 12 watt dia guna. Maka bila kita guna rumus ni, maka kita bahagi 3 bahagi 12. Maka kita dapat 25%. Jadi kecekapan mentor penjimat tenaga ni, contohnya mentor Philips ni, lebih tinggi berbanding mentor berfilamen. Okey, jadi kita boleh pilih mentor ni lah. Okey, mentor Philips ni ataupun mentor yang cekap tenaga. Sekarang ni kita ada mentor LED. Okey, mentor LED lagi jimat tenaga. Tenaga kuasa yang digunakan kecil sahaja. Jadi kuasa output dia lebih besar, maka kecekapan dia lebih tinggi lah. Okey, mentor LED. Walaupun lebih mahal tapi dia lebih jimat dan tahan lama. Okey, cara-cara nak meningkatkan kecekapan tenaga. Okey, kita ganti penggunaan mentor berfilamen dekat rumah kita tu kepada energy saving lamp. Okey, lampu yang boleh menjimatkan tenaga. Contohnya Philips ataupun LED tadi. Okey, yang kedua, merancang pola penggunaan alat elektrik yang cekap. Contohnya penghawa dingin kita setkan pada suhu yang perlu sahaja. Jangan kita setkan pada suhu yang sangat rendah, contohnya 16 darjah Celsius. Lepas tu kita selimut dengan selimut yang tebal. Jadi kegunaan penghawa dingin tu jadi salah lah. Okay. Jadi kalau kita set tu, pastikan suhu dia sesuai dan tidak membazirkan tenaga lah. Okay. Katakan kita hidupkan aircon tu dalam beberapa jam sahaja. Lepas tu kita tutup dan kita guna kipas lah seterusnya.
Okey, kalau kita menggosok baju pun sama. Kalau kita gosok setiap pagi tu sehelai baju, maka kita telah membazirkan banyak tenaga elektrik sebenarnya, berbanding kita gosok dalam satu jumlah yang sangat besar. Sebab setiap kali awak hidupkan setrika, dia memerlukan tenaga yang banyak lah. Okey. Jadi bila kita gosok satu baku sekaligus ataupun dalam satu jumlah yang besar sekaligus, maka kita hanya perlu panaskan setrika tu sekali sahaja, maka kita telah menjimatkan tenaga elektrik lah. Okey, yang seterusnya kita boleh mereka bentuk alat elektrik yang lebih cekap. Okey, yang ni saya serahkan pada awak lah, akan datang insya-Allah awak akan jadi saintis dan sebagainya, awak akan jadi jurutera. Okey, cubalah kita reka alat-alat yang boleh menjimatkan tenaga. Okey, yang seterusnya kita menyelenggara alat elektrik supaya berada dalam keadaan baik dan berfungsi pada kecekapan maksimum. Contohnya aircon yang kita gunakan tu, kita kena servis. Okey, dalam tu kalau ada habuk, walaupun kita setkan pada suhu yang sejuk pun, jadi kita guna tenaga yang banyak tapi dia tak sejuk sebab ada habuk. Okey, sama juga dengan kipas. Bila habuk melekat pada bilah kipas tu akan perlahan walaupun kita setkan pada nombor 5 dan sebagainya. Jadi nombor pada tombol kipas tu, nombor 1 sampai 5 tu, itu adalah sebenarnya penggunaan arus lah. Okey, sebenarnya tombol tu adalah tombol yang mengawal rintangan. Jadi semakin besar arus yang awak gunakan, semakin banyaklah tenaga elektrik yang awak guna. Jadi kalau ada habuk, dia akan tetap perlahan walaupun awak guna arus yang sangat besar. Jadi pembaziran berlaku di situ. Okey, jadi itu sahaja untuk tajuk hari ini. Jadi tugas awak adalah menyelesaikan latihan 2.5 iaitu tenaga dan kuasa elektrik. Maka berakhirlah bab 2 kita akan masuk bab 3. Fizik hanya ada 5 bab untuk tingkatan 5. Jadi kita akan masuk bab yang ketiga selepas ni. Okey, terima kasih. Assalamualaikum.